Alhamdulillah, hari ini kita diberikan satu lagi ruang dan juga peluang untuk kita melalui 19 Ogos 2022, dan itu gambaran kami dapat gambarkan dalam kawasan Angkasa Puri. Dan anda sekarang sedang menyaksikan rancangan Selamat Pagi Malaysia untuk edisi hari ini, hari Jumaat. Kerana itu pada hari ini kami berbusana tradisional Malaysia, berbaju Melayu dan juga berbaju kurung berwarna kuning hari ini. Salah satu warna dalam bendera Malaysia untuk membuka tirai Selamat Pagi Malaysia. Saya Ridwan bersama dengan Raja Sofia. Diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik, dan hari ini saya nak kongsi kepada anda iaitu berikutan dengan kehidupan kita seharian ni kan. Kadang-kadang media sosial menjadi saingan untuk kita semua kan. Jadi sebenarnya antara penyesalan yang paling besar dalam hidup kita, Ridwan, iaitu adalah kita menjalani kehidupan kita mengikut cara kehendak orang. Itu adalah satu penyesalan yang cukup besar buat kita semua. Jadi sebenarnya apa yang boleh kita ambil iktibar di hari Jumaat ini, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita di hari Jumaat ini. Sebenarnya kalau kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan lagi banyak lagi. Makin lama makin banyak nikmat yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi mungkinlah itulah sifat manusia kan, Sofi. Apabila kita hidup ini, kita akan rasa macam kita tidak lengkap. Hidup kita tidak lengkap. Kita sentiasa membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi mungkin itulah sifat yang perlu kita buang sebenarnya, Sofi. Betul. Dan insyaAllah di hari Jumaat ini banyak kita memperbaikikan diri kita supaya dapat sama-sama kita motivasikan diri kita supaya untuk ke jalan yang lebih baik, insya-Allah. Dan juga tahniah diucapkan kepada adik-adik yang telah pun semalam mendapatkan keputusan STPM, yang mana kalau ikutkan berita yang kita dapat berikan kepada anda ini adalah hampir 70% pelajar cemerlang STPM adalah dari golongan B40. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhannya, keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 2021 mencatat purata nilai grade keseluruhan PNGK 2.79 meningkat 0.01 mata berbanding 2.78 pada tahun sebelumnya. Jadi pengurusi Majlis Peperiksaan Malaysia berkata seramai 874 calon ataupun 2.14% memperoleh 4.0 PNGK dan juga 66.82% daripada mereka adalah golongan B40. Walau bagaimanapun, bilangan calon yang mendapat PNGK 4.00 meningkat kepada 133 calon, iaitu daripada 741 calon STPM 2020 kepada 874 calon pada 2021. Jadi tadi adik ucapkan kepada adik, jadi panjang lagi perjalanan selepas ini. Jangan terhenti untuk terus mencari ilmu, kerana apabila kita belajar dan juga mencari ilmu, bukan sahaja ilmu itu yang kita dapat, tetapi kematangan kita untuk berfikir, untuk kita meneruskan kehidupan dalam membuat keputusan sesuatu dalam kehidupan lah. Dan selain daripada itu sebenarnya, Ridwan, itu juga akan membantu kita nanti kan. Maksudnya kita akan sebarkan, dapat lagi banyak pahala kan. Itu juga yang paling penting untuk diri kita, bukan sahaja di sini, malah di masa akan datang. Saya tertarik dengan kata-kata cikgu saya. Kata kalau kita ni belajar, kita mengajar orang. Macam contohlah kita ambil SPM dulu. Dan macam Sofi ajar saya. Ilmu yang Sofi ajar itu, kalau ilmu Sofi sentiasa mengajar orang, Sofia adalah jutawan akhirat. Masya-Allah. Cikgu lah, macam cikgu lah jutawan akhirat. Hebatnya ilmu kan. Jadi itu yang terbaik kan sebenarnya kan. Insya-Allah. Dan juga bulan ini bulan kebangsaan. Macam biasa kita mempromosikan bulan kebangsaan, kempen Kibar Jalur Gemilang, dan hari ini secara langsung kami akan berikan kepada anda, bawakan kepada anda pelancaran Kibar Jalur Gemilang di peringkat RTM bersama dengan Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia. Tetapi kalau kita lihat di sini, konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 telah pun tiba di Kuala Lumpur. Dan perinciannya adalah setelah 19 hari menjelajah seluruh Malaysia, konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 akhirnya tiba di ibu negara sebagai destinasi terakhir dengan sambutan ketibaan berlangsung di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Bandar Tun Razak semalam. Dan ketibaan peserta konvoi yang menaiki 41 kenderaan pelbagai jenis termasuk kelab motosikal K16 dengan 62 peserta disambut Timbalan Menteri Luar Negeri merangkap Ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Itu antara pengisian dalam bulan kemerdekaan sehinggalah kempen Kibar Jalur Gemilang ini sehingga pertengahan September untuk kita meraihkan Hari Malaysia. Tetapi yang menariknya, pada hujung bulan ini 31 Ogos adalah sambutan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung di Dataran Merdeka. Seperti mana yang semalam kami bawakan perbincangan bagaimanakah
pengurusan trafik, dari segi keselamatan pengunjung. Kerana apa 2 tahun mungkin sedikit suram kita punya sambutan kemerdekaan, sambutan Hari Kebangsaan, tapi pada tahun ini dia sambut secara besar-besaran di satu lokasi yang cukup ikonik, Dataran Merdeka, dan juga berhadapan dengan bangunan Sultan Abdul Samad, yang mana persiapan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kalau anda semua ingin ke Dataran Merdeka pada pagi itu, anda kena cek laluan mana yang dilencongkan. Tapi pilihan yang terbaik adalah menaiki kenderaan awam. Ada LRT di situ, ada MRT, dan juga stesen Pasar Seni paling dekat, Bandaraya, Masjid Jamek, dan juga stesen Merdeka. Betul. Dan ada sebenarnya banyak pilihan selain daripada pengangkutan awam. Anda juga boleh menggunakan juga e-hailing, mudahkan perjalanan anda juga sekiranya kalau tak nak parking lah. Kalau kita faham juga dengan anak-anak kecil sebagainya kan. Jadi memudahkan kita sebab dijangka 150,000 orang yang akan hadir ketika sambutan itu diadakan. Jadi kita lihat jugalah aspek keselamatan negara di perairan Malaysia, yang mana di perairan Malaysia yang menjaga keselamatan negara dan juga keselamatan di situ adalah APMM lah, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Dan juga dalam operasi eksersis pada ketika itu terjumpalah satu bot terbalik dan juga 4 pemancing selamat. Ini kita ambil berita terus daripada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, yang mana 4 pemancing ditemui selamat setelah berdepan detik cemas kerana bot yang dinaiki terbalik di perairan Pulau Tengah Mersing semalam. Kalau kita dapat lihat, kongsikan di Kaca TV anda. Ketika sesi latihan diadakan dan akhirnya mereka menjumpai pemancing ini dan alhamdulillah dapat selamatkan semuanya. Alhamdulillah. Dan antara perincian lain iaitu sejurus daripada menerima maklumat bot perkasa 44 dari Zon Maritim Mersing telah digerakkan ke lokasi kejadian bagi memberi bantuan sewajarnya. Dan juga peringatan yang diberikan kepada kita semua. Maritim Malaysia mengingatkan seluruh komuniti maritim agar mengutamakan keselamatan, terutamanya ketika keadaan laut yang bergelora dengan cuaca yang tidak menentu. Tangguhkan sebarang aktiviti sekiranya keadaan tidak mengizinkan. Kalau minggu lepas ada satu ribut di Pulau Redang yang mengakibatkan kematian juga. Jadi cuaca sebegini jugalah kita perlu ambil tahu. Yang paling senang saya kira adalah dengan kita memeriksa laman sesawang daripada Met Malaysia, Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya, supaya kita dapat rancang aktiviti yang berisiko sebegitu. Betul. Terutamanya melibatkan nelayan laut kan, dan itu antara perkara yang perlu untuk kita berhati-hati. Antara yang menarik hari ini kita ada Empowering Energy Transition. Selain daripada itu juga kita ada Karnival Semarak Unity Merdeka Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Ini adalah antara pengisian program-program yang telah pun dirangka oleh kementerian-kementerian untuk kita menyemarakkan lagi bulan kebangsaan kita pada tahun ini. Itu dia. Banyak sebenarnya perkongsian kami selepas ini, tapi kita ingin berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.